أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang mulia ini dapat sama-sama kita bertemu dalam program kuliah subuh. Pada pagi ini kita meneruskan lagi kajian kita. Kalau pada pertemuan yang lalu saya telah bersama-sama menguraikan tentang faedah-faedah yang kita dapat ambil daripada surah Al-Duha. Sekarang ini kita masuk pula kepada surah selepas surah Al-Duha, iaitu surah Al-Insyirah. Orang Arab panggil surah Al-Insyirah, orang Melayu panggil surah Al-Nashrah. Sama juga, ya. Kita orang Melayu lain sikit, ya. Tapat yada kita panggil surah tapat yada, ya. Kalau kita tak beritahu orang Arab surah tapat yada, pening kepada dia. Dia cari dalam Quran tak jumpa, rupanya surah Al-Masad, ya. Apalah yang penting ada bunyinya, ya. Jadi hari ini kita belajar surah Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah ini dia turun selepas surah Wadduha. Sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam siri yang lalu, surah Wadduha itu Allah turunkan kepada Nabi SAW untuk memujuk Nabi, untuk menaikkan semangat Nabi, yang mana ketika itu baginda sedang bersedih atas kejadian-kejadian yang mana telah saya huraikan kepada tuan-tuan. Untuk mengetahui kejadian tersebut perlulah merujuk semula nota yang telah dibawakan, ya. Tak dapatlah nak disebutkan di sini supaya menjadi pengajaran kepada kita. Setiap pelajaran mesti disediakan notanya. Jadi surah Al-Insyirah ini diturunkan selepas waktu. Tujuannya sama juga, untuk memujuk Nabi SAW. Ya, jadi nampak tu, ini Nabi ini sampai 2 surah berturut-turut Allah turun untuk pujuk Nabi. Adakah Nabi merajuk? Tak, Nabi mana ada mengajuk dalam perjuangan Islam, ya. Keikhlasan seseorang untuk bersama Islam tidak akan menyebabkan dia merajuk. Tetapi Allah Ta'ala pujuk di sini untuk pujuk hati Nabi supaya terus kuat berjuang, ya. Karena dalam Nabi menyampaikan dakwahnya, Nabi berdepan dengan 1001 macam ujian, kesusahan, ya. Bukan senang tu nak jadi Nabi. Nak jadi pula Nabi yang first class, Nabi Ulul Azmi, ya. Ulul Azmi ni maknanya apa? Nabi-nabi yang berdepan dengan ujian yang terlalu banyak, tetapi dia dapat mengurus ujian tersebut dengan baik, ya. Macam kita ni banyak juga ujian, tetapi gagal menguruskannya dengan baik. Akhir sekali ujian yang sepatutnya boleh menjadi iktibar dan hikmah kepada kita, akhirnya menjadi bala yang merosakkan diri kita, ya. Kita tak tiru Nabi. Cuba tengok kita orang Melayu, ya, sampah sarap itu ujian kepada kita, ya. Tetapi kita gagal menguruskannya, akhir sekali kita dah tak terurus dah sampah sarap. Kita tengok orang Jepun, dia tengok sampah sarap, dia nampak duit, ya. Duit tu dia kata, akhir sekali sampah sarap itu diproses, yang diuruskan dengan baik, dan ia memberikan tenaga baru kepada mereka, tenaga daripada sampah sarap, buat gas masak dan sebagainya.
Itu kata Ibnu Azmi dia tu. Memang masalah tu datang. Masalah mana dia tak datang dalam kehidupan. Tetapi bila ia diurus dengan baik, masalah itu bertukar menjadi modal terbaik untuk Nabi berdakwah. Dia memberikan tenaga baru kepada Nabi. Ya, jadi begitu. Jadi surah Al-Insyirah ini Allah turun untuk pujuk hati Nabi supaya lebih kuat berdakwah. Sebab ujian yang Nabi terima, ujian yang sangat hebat. Ya, saya ambil satu ujian yang Nabi terima yang menunjukkan bahawa memang sangat hebat ujian yang Nabi terima. Ujian apa? Antara yang paling hebat, ujian isteri dia dituduh bermain kayu tiga. Berat tu. Ya, dia seorang rasul, dia seorang nabi. Sudah tentu antara ajaran-ajaran dia, tuan-tuan, kita hendaklah jaga isteri kita. Tiba-tiba meletup dalam pasaran majalah-majalah. Sayyidatina Aisyah terlibat dengan Osman bin Maz'un. Ada main cinta di sebalik itu. Tak ketebal muka Nabi. Ya, tebal muka dia. Orang munafikin bercakap tentang apa yang Sayyidatina Aisyah telah lakukan bersama Osman. Bukan saja orang munafik, sebahagian daripada sahabat Nabi yang dulunya percaya pada Nabi pun terpengaruh. Mula bercakap, apa punya isteri seorang Nabi, apa punya. Punya kuatnya isu ini dimainkan dalam masyarakat, sehingga bila Rasulullah SAW jumpa Sayyidina Ali, ya, sampai Rasulullah dah tak nak buat apa, terpaksa jumpa kawan-kawan, tanya pandangan. Apa kata Sayyidina Ali? Jawapan Sayyidina Ali mudah dia, ya Rasulullah, bunga bukan sekutu. Itu dia jawapan Sayyidina Ali. Ya, maknanya Sayyidina Ali pun kata, ya Rasulullah, jangan pening-pening kepala, lepaskan aja. Buat pun kau nak pening kepala, sama ada dia buat, dia tak buat, kau lepaskan aja. Ini benda besar ni. Ini benda buat kau pening kepala. Bunga bukan sekutu. Sebab itu jawapan Sayyidina Ali ini, kata sebahagian ahli sejarah, dia merupakan sebahagian daripada sebab selepas itu berlakunya peperangan Jamal antara Sayyidina Ali berperang dengan Siti Aisyah. Ya, tapi dakwaan ini meleset. Siti Aisyah memerangi Sayyidina Ali bukan kerana isu ini, isu dia kecil aja, ya, tapi atas isu yang lain. Sebab Sayyidina Ali tidak mahu menyerahkan pembunuh Sayyidina Utsman, itu sebenarnya. Tapi ada kata-kata yang mengatakan bahawa kata-kata Sayyidina Ali kepada Rasulullah semasa Nabi berdepan dengan fitnah ini, bunga bukan sekuntum, lepaskan dari Aisyah, itu ia menjadi sebab. Jadi nak ceritanya bahawa ketika itu para sahabat pun tidak menyebelahi Siti Aisyah, ya. Dan selepas Sayyidatina Aisyah dilepaskan daripada tuduhan ini, beberapa orang sahabat Nabi sendiri didapati bersalah kerana menyebarkan berita palsu ini, dan disebat dengan 80 kali sebatan atas kesalahan qazaf. Ya, qazaf. Jadi cuba tengok ujian yang Nabi terima. Isteri dia dituduh bermain kayu tiga. Ini ujian besar. Dalam keadaan dia diuji, sahabat-sahabat tidak dapat menolong dia. Ya, sahabat tak boleh tolong. Ini lagi ujian besar. Ya tu. Kalau kita tengah dengar ceramah, sakit tengkuk, kan, tiba-tiba ulur tengkuk kita kat kawan, kawan pun picit, selesai masalah. Tapi kalau dengar ceramah, tengah dengar ceramah sakit tengkuk, kan, ulur tengkuk, kawan kita berkarate tengkuk kita, kan jadi besar tu. Ya, ibarat kita macam itulah Nabi terima. Ngadu ke orang tak boleh tolong. Ketika itu Nabi seorang-seorang menghadapi ujian tersebut. Sebab apa? Sebab Nabi nak bela Siti Aisyah pun tak boleh bela, nak tuduh pun tak boleh tuduh. Macam mana nampak? Dia nampak tu, ini ujian dalam bentuk perasaan, ya, yang menguji kekuatan mental Nabi SAW.
Dia kalau ujian dalam bentuk fizikal ni kita boleh hadapi, ya, mudah aja. Cari doktor bagi ubat, insya-Allah tidur sekejap. Tapi bila dia datang serangan tu dalam bentuk mental, dalam bentuk perasaan, oh yang ini bila berperang dengan perasaan ni, tahu-tahu je lah. Ya, kita nak tumbuk musuh tu kita tak nampak. Nampak tak? Nak tumbuk apa? Benda tu duduk kat dalam badan, benda tu duduk kat dalam fikiran. Kita nak tumbuk apa? Itu yang akhir sekali, oleh kerana kau duduk kat dalam yang kau hantuk kepada aku. Itu yang akhir sekali, dia gagal mengurus perasaan. Akhirnya kepala sendiri berdarah. Benda tersebut makin dalam masuk dalam fikiran. Itu ujian besar yang Nabi terima. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tak mungkin dia biarkan Nabi kita seorang. Sebab itu dalam ayat lain Allah Ta'ala beritahu kita, afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Manusia, apakah kamu menyangka bahawa kami melayan orang beriman dengan orang tak beriman itu sama? Silap sungguhlah apa yang kamu hukumkan. Maknanya orang yang tak beriman dia dapat ujian juga. Orang kafir, adakah orang kafir hidupnya senang aja? Tak juga. Itu yang kerja kutip botol, jual kebesaran roti tepi jalan pun ramai juga. Itu tak ada duit tu. Orang beriman pun ada tak ada duit juga. Orang kafir sakit juga, orang beriman pun sakit juga. Dua-dua Allah bagi sakit. Tetapi Allah kata, kau jangan salah-salah hukum tau. Walaupun kedua-duanya dapat sakit, walaupun kedua-duanya tak ada duit, afanaj'alul muslimina kal mujrimin, apakah engkau menyangka kami melayan orang beriman dengan orang tak beriman itu sama? Tak sama, kata Allah. Yang tak ada duit, orang beriman yang tak ada duit, cara layanan aku lain, tak sama. Orang kafir yang tak ada duit, yang sakit melepik atas katil, aku layan ni tak sama dengan orang Islam yang melepik atas katil. Tak sama, kata Allah. Kamu tengoklah. Betul. Ya. Ada satu cerita berlaku dekat hospital. Satu apik kafir. Apik tu dah dah tua kafir pula tu. Dah dah kafir, sakit duduk atas katil, melepik gitu. Duduk. Sebelah dia tu ada juga satu pakcik, sakitkan dia juga. Tapi bila petang-petang kan, saudara mara pakcik tu datang bawa beg. Dalam beg ada buah nangka, dalam beg ada buah apple. Penuh katil dia, macam piknik pula petang-petang. Apik ni kan dia tunggu saudara dia seorang pun tak datang. Kan kita orang Melayu pantang dengan orang sakit kan, pergi hospital. Apik ni dia kafir, agaknya dalam ajaran dia tak ada kelebihan menziarahi orang sakit. Kita ni orang Islam telah dididik kan, ya, selagi kau tak balik meninggalkan pesakit tu, selagi itulah engkau berada dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hadis Nabi tu. Itu yang kita pergi ziarah. Ya. Nabi sebut apa? Ada 5 perkara. Hakul muslim alal muslim khamsah. 5 hak antara seorang muslim dengan muslim yang lain kena tunaikan. Antaranya apa dia? Iyadatul marid, ziarah dia bila dia sakit. Apa? Rabbus salam, jawab salam dia bila dia bagi salam. Ya, itiba'ul janazah, bila dia meninggal dunia, ikut jenazah dia sampai ke kubur. Ya, kemudian ijabatul dakwah, bila dia ajak dikenuri, datang. Ya, orang nak belanja makan, pergi, jangan tak pergi. Itu hak muslim atau muslim tu. Yang akhir sekali, bila dia bersin, jawab bersinnya. Ya tu, kawan dia bersin, acum, dia pun alhamdulillah, kita kena balas, yarhamkallah. Itu Nabi sebut tu. 5 hak muslim atas muslim yang lain kena ditunaikan. Ini ajaran Islam. Tengok macam mana Allah Ta'ala layan kita. Kita sakit melepek ni, Allah Ta'ala kata, oh orang sihat, pergi ziarah dia. Itu yang keliling katil kawan-kawan tu. Sampai apik ni fikir, ini apa punya agama ni? Aku berapa minggu duduk dalam ni, tak ada seorang pun datang. Ini dia petang-petang nak pula hari Sabtu pula ke hospital. Ya, penuh. Yang ni bawa beg macam-macam kan. Ya, tapi yang makan tu bukan orang sakit tu sebenarnya, yang datang menghabiskan. Yang datang menghabiskan. Tapi macam mana pun,
si pesakit tu gembira lah. Kan orang datang seorang picit lutut, seorang picit kaki, seorang picit kepala, rasa macam manja sangat, padahal dah berapa tahun tak dimanja kan. Ya tu. Berapa tahun tak ada orang picit lutut dia, bila sakit dimanjakan. Tu Allah Ta'ala kata, kamu jangan fikir tau, orang Islam dengan orang kafir itu sama, aku layan tak sama. Walaupun dua-dua dapat sakit, tapi bila mereka sakit, aku layan ini lain, tak sama. Jadi Nabi pun macam tu juga. Nabi dapat masalah, Abu Jahal pun dapat masalah juga. Tapi cuba tengok, bila Nabi dapat masalah, Allah turun belai dia. Belai dia, bukan dia saja, bukan Nabi saja. Kalau kita tengok, kita pun sama juga. Bila kita ada masalah, cuba tengok Allah Ta'ala turun belai kita. Ya, bila kita sakit, terasa tu belayan Allah. Terasa sangat Allah belai kita. Nanti di ujung nanti kita akan nampak macam mana Allah belai kita. Dia mesti tak sama juga. Ya, jadi ayat tadi menyebabkan kita rasa bertuah jadi orang mukmin. Tuah kita, ya. Bila aku sakit, setiap minit, ya, ada pahala. Ya, beza tu. Dia antara orang Islam sakit dan orang Islam tak sakit ni sama macam orang yang ambil insurans dengan orang tak ambil insurans. Ya, tu. Orang tak ambil takaful masuk hospital, sama juga melolong, sama macam orang ambil insurans masuk hospital. Tapi kalau kita ambil takaful masuk hospital, kita duduk hospital sakit aja enam, keluar nanti boleh claim. Betul. Orang tak ada insurans, keluar nanti menopong je lah, sakit gitu je lah. Tak sama. Ya. Jadi tengok. Jadi saya nak tunjukkan dekat sini bagaimana Allah ni, Nabi tengah sakit, Nabi tengah derita menghadapi ujian, tiba-tiba Allah datang belai. Ya. Masa tu kan kita rasa macam risau. Saya ingat lagi dah masa zaman kanak-kanak tu kan, bila kita dirundung masalah kan, kakak kita lebih besar, abang kita lupu kepala kita. Kita kecil masa tu, apa mak kita buat? Dia pegang kita kan, dia ambil kepala kita kat perut dia, pegang peluk, kemudian dia pun usah mama kita. Tak apa, nanti mama bapak dia, kita pun rasa macam berbaloi kena pukul tadi. Sebenarnya belayan itu bukan boleh menyelesaikan masalah apa pun, tetapi kita punya perasaan tu dapat dilega. Jadi dalam ayat yang kita nak baca kejap lagi, Allah Ta'ala membelai perasaan Nabi. Sebenarnya bila dia belai tu, masalah yang datang tu belum diselesaikan pun, tapi Allah memberikan penyelesaian di sudut mental. Di sudut mental tu yang lebih penting untuk diselesaikan. Yang hutang tu kau kena kerja sendiri pergi bayar. Itu. Tapi Allah Ta'ala datang untuk selesaikan muka kita yang berkerut. Bila muka dah berkerut, hutang lagi susah nak selesaikan. Ya? Jadi Allah Ta'ala datang selesaikan masalah mental kita biar kita kuat. Ada pun hutang tu pergi selesai sendiri. Ya, baik. Cuba tengok ni. Nabi tengah sedih. Allah Ta'ala pun beritahu, Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan bagimu, yakni dadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta mengisinya dengan iman dan hidayah petunjuk. Gini, Nabi kita ni ada banyak ujian. Ya, kadang-kadang kita ni solat, kita ni puasa, Allah bagi kita sakit, melepit kita ke atas katil. Kita rasa macam, ui, teruknya aku kena, teruknya aku kena, tak macam orang lain lah. Kita kata gitu, teruknya aku kena, tak macam orang lain. Allah Ta'ala beritahu Rasul, ya Muhammad, belum teruk lagi. Yang kau kena ni belum teruk lagi. Sebab apa? Nak teruk macam mana? Yang aku bagi kau kesusahan satu je, tapi cuba kau tengok, keliling tubuh engkau, keliling kehidupan kau penuh dengan nikmat-nikmat yang sangat besar. Cuba kau tengok ya Muhammad, isteri engkau difitnah dengan bermain kayu tiga. Engkau disimbah dengan air busuk ketika sembahyang depan Kaabah. Orang baling kau dengan batu sampai jatuh darah daripada kepala Nabi masuk dalam kasut dia. Bila Nabi nak buka kasut dia tak boleh, darah beku. Ini berlaku dalam peristiwa dia berdakwah di Taif. Allah kata semua tu kecil aja. Sebab apa? Sebab yang lebih penting bagi engkau
dalam dada kau masih ada iman lagi. Itu yang lebih penting. Ya, kereta Mercedes saya hilang. Betul, nak antuk kepala ke dinding. Sebab apa? Kereta Mercedes hilang, tapi iman masih ada lagi dalam dada. Mana lebih besar bala tuan-tuan? Hilang Mercedes ke hilang iman? Ini sebab bagi orang iman, orang berislam, orang Islam. Allah kata iman tu, kalau hilang iman, ada Mercedes pun tak guna. Kita tengok orang hilang iman, kehidupan dia macam mana. Tengok orang isap dadah tu, ya, yang hilang iman, duduk bawah longkang, tempat nyamuk duduk, tempat pijat-pijat duduk, kat situ dah dia isap dadah. Sab tu tengok sial, tengok orang hilang iman. Ya, aku ni tak ada duit juga, tapi alhamdulillah bila ada iman, duduk naik aircon dengan boleh. Lu tengok orang hilang iman, duit banyak tau. Saya dulu masa mengajar dalam penjara dulu. Ya, dulu siapa tu bekas pengarah tamu ngaji yang masuk penjara. Dia masuk 2 hari, saya pun masuk ke sana. Ya, masuk tu, warden kata, Ustaz, rezeki Ustaz dapat tengok pengarah 2 orang Ustaz, baru masuk. Saya kata, jom nak kita tengok. Tengok dalam tu tuan-tuan, ya Allah, dia pakai baju putih, pakai seluar putih, sama macam Cina tanam sayur. Betul. Sebiji Cina tanam sayur kan, seluar putih yang sampai bawah lutut sikit aja. Kemudian baju pagoda putih, itulah pakaian anak penjara. Saya masuk, Ustaz, yang tu Ustaz, tu pengarah tu. Kita tengok rahsia orang hilang iman. Ya, masa dia ambil duit bawah meja tu, ketika tu iman tak ada tu. Ya, tengok apa Allah tak ada buat pada orang yang hilang iman. Allah Akbar. Bila saya nak ceramah, masjid kosong lagi, banduan semua kena beratur kat luar, menyangkung tu tengah-tengah panas tu, menyangkung. Ya, bila suruh masuk, satu grup masuk, beratur. Tengok, kadang-kadang dia orang saja je bagi jemur tepi tengah-tengah panas tu. Ya, berapa minit berjemur. Dulu agaknya hidupnya dalam aircon. Ya tu, bila turun kereta, orang buka pintu kereta, bagi kapet merah, kehadiran dia disedari dan sebagainya. Sekarang ni tengok sihat kehidupan. Nampak? Bila hilang iman habis. Tu Allah Ta'ala kata, ya Muhammad, engkau dibaling orang dengan batu. Itu kecil aja. Sebab apa? Masih ada lagi iman dalam hati engkau. Nampak tu? Saya teringat ucapan Tuan Guru Abdul Hadi Awang baru-baru ni, sangat menyentuh hati. Sama dengan surah Al-Nasr. Apa kata dia? Walaupun sekarang ini kita berdepan dengan berbagai-bagai perpecahan, tapi kita bersyukur kerana kita masih lagi berada dalam perjuangan Islam. Betul lah. Ya, dalam jemaah kita ni ada yang kata gini, ada kata gini, tapi kata begini pun kita masih lagi berada dalam perjuangan Islam. Kita bukan berada perjuangan di luar Islam. Ini nikmat. Itu yang Allah Ta'ala beritahu Nabi. Cuba fikir balik. Besar sangat kita kena balingkan batu tu, sedangkan dalam hati tu ada iman. Ulama tafsir dia kata, maksud apa ni, melapangkan dada itu ialah, ya Muhammad, cuba kau fikir, dulu kau kena balingkan batu, tapi cuba ingat, masa waktu kau kecil, datang malaikat belah dada kau. Bila belah dada kau, dia keluarkan hati kau, lalu dia tarik keluar sifat-sifat yang tak baik dalam hati, dibasuh dengan air zam-zam dan dimasukkan hikmah. Yang itu tu, nikmat itu tak ada pada orang lain, ada pada kau. Ya, Nabi kita ni tuan-tuan, kita manusia, bila kita dilahirkan ke dunia ni, Allah Ta'ala bukan saja masukkan roh dalam badan kita, dia masukkan 2 perkara yang lain. Apa dia? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku ilhamkan kepada manusia 2 perkara. Ilham rasa nak buat baik, ilham rasa nak buat jahat. Semua orang ada benda ni. Saya ada, tuan-tuan ada. Sampai sekarang ni tengah-tengah ceramah ni, dalam otak tu ada idea nak buat baik, idea nak buat jahat. Ya, lepas ceramah ni kita pergi makan kejap lagi, benda tu datang. Sebab tu dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita buat baik, kadang-kadang ada juga niat nak buat jahat. Itu yang kita buat jahat tu. Sebab 2 benda tu Allah Ta'ala bagi pada manusia. Ada pun Nabi, dia istimewa.
Sewaktu dia kecil, rasa nak buat jahat tu, malaikat dah cabut daripada hati dia. Cabut, basuh dengan air Zam-Zam, masukkan hikmah. Sebab tu Nabi, dalam fikiran dia, dalam lintasan fikiran dia, tak ada sikit pun rasa nak buat jahat. Ini nikmat besar ni, ya. Ada pun kita, benda tu tak ada. Lintasan nak buat jahat tu masih ada lagi. Biar sedepan besar mana pun, masih ada lagi. Bila ada, tengoknya, bila benda tu ada, kita belajar benda ni haram, tapi lintasan tu datang, kita terpaksa berperang 24 jam dengan benda. Bila berperang, itu yang tak selesa. Maka kita belajar benda ni haram, tak boleh buat ni. Tiba-tiba tuan-tuan, pada waktu tu iman kita tengah turun. Sebab iman kita dia naik, dia turun. Bukan iman kita naik je. Iman yang naik tu iman para anbiya. Ketika iman kita sedang turun, nak semayang sunat Allah bukan main beratnya, lesunya, nak bangun tahajud lesunya, tiba-tiba datang lintasan nak buat jahat tu datang. Ketika tu betapa seksanya kita nak melawan tu, ya, kita tahu benda ni haram, lintasan tu datang ajak kita buat. Iman kita ketika itu sedang turun, betapa derita hidup kita, ya. Tapi Nabi, lintasan nak buat jahat tu tak ada langsung. Jadi peperangan dalam diri dia antara batil dengan hak, dengan hak tu tak ada. Yang ada hanyalah suka buat baik, suka buat baik. Nampak? Jadi Allah kata ini nikmat tak ada pada orang lain, ada pada kau. Jadi nisbah kena baling dengan batu tu, nisbah dengan engkau dapat nikmat tersebut dengan kena baling dengan batu, cukup fikir mana lagi besar. Nampak tu? Ada seorang kawan, dia beritahu saya, dia ni pernah didajal di orang dajal dia, sampai menggelepar dia kena dajal, ya, menggelepar dia, orang buat dia. Bila orang buat dia, yalah, dalam hati, tak apa, hari ni kau buat aku, esok aku buat kau. Manusia mesti ada benda macam tu, lintasan jahat tu ada. Tiba-tiba dia belajar agama, pergi dengar ceramah, tak baik, berdendam dengan orang, maafkan saja. Dia pun maafkan. Ya Allah, aku maafkan si Fulan, ya Allah. Waktu tu iman tengah naik, iman tengah naik, aku maafkan si Fulan. Bila iman tengah naik, mudah aja kita maafkan orang. Itu bulan Ramadan, cuba tengok, mudah tak nak maafkan orang? Mudah. Masuk tu tahajud kita punya tarawih, iman tengah naik gitu, maafkan orang. Okey, no problem, kosong-kosong. Nanti kau, bila waktu kita melantak, waktu bulan Syawal, ketika tu iman turun, solat jemaah pun tak ke mana, tarawih dah tak ada, tahajud dah tak ada, mesti iman turun. Ketika iman turun tu, lintasan tu datang. Kau ingat tak orang tu yang buat dajalan kau? Ketika tu datang balik geram kita kan, dia teringat apa dia buat kat kita kan. Ketika tu kita datang nak balas dendam. Aku dah belajar benda ni tak boleh, kena maafkan. Lintasan tu datang, cocok kita. Ketika tu berlaku peperangan tu. Bila berlaku peperangan tu, berhenti kita sekejap, fikir, Allah macam mana ni. Ketika tu datang resah. Resah tu yang menghukum diri kita. Kawan kata, sabarlah, sabar. Kepala otak kau sabar. Aku yang menanggung dia tu. Nampak? Nampak tu? Ya, sabarlah, sabar. Kau pandai cakap sabar je. Main-main. Peperangan tu, peperangan. Nabi, benda ni tak ada dalam hati. Yang ada dalam hati dia, nak buat baik aja. Tak ada peperangan benda ni. Ini kalau kita dapat rasakan benda ni, Allah, nikmat ni hidup kita ni. Nikmat ni. Ya. Tu Allah Ta'ala fikir, ya Muhammad, kau fikirlah. Kau kena baling dengan batu, betul sakit, tapi kau fikir nikmat belah dada tu, itu besar, tak ada pada mati. Bagi kita pula, orang awam ni, ayat ini macam mana kita nak relatekan dengan diri kita? Betul lah, semalam kereta kita kena pancit dia budak nakal. Betul. Empat-empat, kita datang-datang tengok, ayah dah tak ada. Elok dia sangkutkan batu teller tu, empat-empat. Cantik kereta kita tergantung je. Si anota sekali.
minta maaf pakcik, kami tak ada duit dah. Tayar kita 4-4 dia bawa lari. Kita ni tengok macam mana ni, Allah deritanya tu ya. Tapi cuba fikir, memanglah tayar Mercedes hilang, tetapi macam mana Allah Ta'ala gerakkan kaki kita dapat datang ke surau. Ini dah tak dapat solat subuh ni ya. Kalau lah solat subuh ni bukan pilihan Allah, semua orang boleh datang, nescaya tak cukup surau kita ni banding dengan penduduk Andalas ni. Tapi oleh kerana datang subuh ni hanya pilihan Allah, tu yang banyak ni je tak? Ini hanya orang pilihan Allah. Kalau lah solat subuh tu semua orang boleh datang, ramai. Ada. Solat subuh ni yang boleh datang hanya orang yang dipilih oleh Allah. Tu je yang dia datang. Tu kita kena fikir, semalam 4 tayar Mercedes hilang, tapi hari ni aku dipilih datang solat subuh. Kalau fikir-fikir tuan-tuan, tak logik tau tentang dia datang. Suasana gelap ya tu. Anak-anak semua tengah tidur. Kita bangun tu tidur semua. Isteri pun tidur. Kita boleh tinggalkan dia, boleh tinggalkan tilam kita, boleh tinggalkan suasana sejuk dalam bilik kita. Pelik tau. Cuba fikir, bukan semua orang dapat. Cuba fikir, hilang Mercedes bukan sebab masuk api neraka, tapi kalau hilang iman, itulah sebab masuk api neraka. Masuk api neraka nisbah kepada hilang 4 tayar Mercedes, mana dia besar? Itu yang Allah Ta'ala ajak kita fikir. Sebenarnya ini adalah mainan mental. Ini adalah permainan mental yang Allah Ta'ala ajar kita. Bagaimana nak kita melegakan peperangan yang akan berlaku dalam diri kita setiap masa. Ini cara dia ya. Fikir baik-baik kan. Allah, apa pun kita sebagai orang Islam kena rasakan bahawa nikmat terbesar untuk kita, nikmat bila aku dapat lafaz kalimah syahadah, ini nikmat besar. Nikmat bila aku dapat semayang, ini nikmat besar. Ini kita kena rasakan ya. Itu nikmat terbesar dalam kehidupan kita. Sebab itu kalau kita menghadapi masalah duniawi, aku masih lagi ahli iman ya, aku masih lagi ahli Islam, itu nikmat terbesar bagi kita. Yang hilang, yang sedih kalau kita kehilangan 2 nikmat itu ya. Jadi kan berbeza antara kita dengan orang bukan Islam ya. Mereka kalau hilang kereta habis dah bunuh diri, kita masih lagi boleh bertahan lagi. Itu takdir Allah. Tak apa, yang penting aku ada iman lagi. Yang penting isteri solehah ada sebelah aku lagi. Sebab tu hilang jari, kerja kat factory, hilang jari, 1 hilang. Orang kata tak apa, yang hilang tu jari ni bukan guna untuk tahiyat. Jari tahiyat ada lagi, alhamdulillah, dari tahiyat ada lagi ya. Tengok-tengok jari tahiyat pula putus satu hari ni. Habis dari tahiyat aku. Kata ulama, tak apa, kau ada lengan lagi, angkat lengan masa tahiyat tu. At-tahiyat tu gini, boleh lagi. Jadi ini adalah mainan mental. Tengok macam mana Allah ajar. Sebab apa? Sebab manusia ni dia boleh jadi baik, dia boleh jadi rosak bila dia ada iman dan dia dapat uruskan cara dia berfikir dengan baik. Cuba tengok ya, Nabi Yunus. Apa pasal dia jadi macam ya, Nabi Yunus dengan Nabi Adam alaihi wassalam, 2 orang Nabi yang Allah Ta'ala tunjuk pada kita pernah melakukan sedikit kesilapan teknikal yang tidak membawa pada dosa. Kesilapan teknikal. Sebab Nabi-Nabi ini semua maksum. Kenapa berlaku begitu? Nabi Yunus, dia dah berdakwah lama, tengok-tengok kaum dia tak ikut dia cakap dia. Datang setan kat sini, bagi satu idea. Apa kau tunggu dia lagi? Apa kau tunggu dia lagi? Baik kau pergi tempat lain. Itu sebenarnya syaitan masuk kat fikirannya. Pernah berlaku dekat Amerika. Zaman-zaman orang Cina datang ke Amerika ya. Satu Cina, satu Mak Saleh, dia beli tanah ya, dia beli tanah. Orang kata dekat tanah tu ada emas, kau beli ni kau jadi orang kaya. Dia pun beli ambil cangkul dia gali ya, dah berapa kaki dah tak dapat emas lagi, tak dapat emas, 50 kaki gali tak dapat ya, gali ke depan dan habis dah tanah tu yang dia beli tu, tak ada emasnya. Dia pun tengok letih dah aku
3 tahun dah aku gali. Dia pun senang cetak poster, for sale, untuk dijual tanah ni. Siapa nak beli? Datang Cina beli. Cina beli. Dia kata, kau ambil dah tanah ni, aku jual murah lah. Aku kena tipu lah. Orang kata ada emas kat sini, aku gali dah berapa pintu, tak ada emas pun. Cina tu kata, tak apa, aku nak tanam sayur, aku tak nak cari emas. Dia pun beli tanah tu. Bila beli tanah tu, Cina, dia bohong Mak Saleh tu. Dia cangkul ke depan. Dia cangkul 2-3 tapak, jumpa emas. Dia pun telefon Mak Saleh tu, oh ya, aku dah jumpa emas yang kata banyak tempat. Bila 2 tapak ke depan, apa kata Mak Saleh tu? Aduh, kalau aku sabar 2 hari, 1 hari aku cepat 1, hari kedua aku cepat 1, dah jumpa dah emas tu. Ya, 3 tahun aku boleh sabar untuk gali emas, tapi mengapa aku tak boleh sabar 2 hari? Kalau aku sabar 2 hari aja lagi, dah jumpa dah emas. Sebab apa dia tewas tu? Sebab dia gagal menguruskan mental dia. Syaitan datang, tak ada apa-apa ni, bertinggal aja. Ya, tinggal aja. Supaya juga Nabi Yunus kena. Nabi Yunus kena macam tu. Cuba tengok Nabi Adam AS. Nabi Adam dia kena dengan syaitan macam tu. Ya, syaitan dah kena halau daripada surga. Syaitan datang jumpa dia, Adam, kau jangan jadi macam aku. Tengok dah kena halau. Surga ni nikmat tau. Aku duduk lama dalam surga ni, memang nikmat. Ya, tapi aku nasib tak baik kena halau. Kalau kau nak kekal duduk dalam surga, kau dimakan buah. Senang kan? Allah Ta'ala kata apa? La taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Hei Adam, hei Hawa, kau jangan hampir pokok tu, nanti kau akan jadi orang zalim. Nabi Adam dah terima dah benda tu, tak boleh hampir pokok tu. Syaitan datang, aku ni kena halau. Sian aku, kau jangan ikut aku. Ya, kau duduklah lama-lama dalam syurga ni. Lepas tu kau kena makan buah tu. Sebab Allah Ta'ala tu dia ada rancangan tu nak hantar kau keluar ke syurga. Kalau kau nak duduk kekal, kau makan buah. Nabi Adam, ulama kata apa? Dia gagal uruskan fikiran dia. Iman ada. Memang iman Nabi-Nabi kuat. Tapi ketika itu, iman itu tidak diselaraskan dengan cara dia berfikir. Ya? Jangan main-mainnya. Kalau iman ada, tapi cara berfikir tak betul, dia boleh jadi Khawarij. Ya, iman ada, kalau tak diselaraskan betul, dia boleh jadi ISIS. Iman kuat tau. Ya, tapi penyelarasan dengan cara berfikir tak ada, tak betul cara fikir. Akhir sekali Nabi Adam pun fikir, dia tak ada juga ya. Aku nak kekal dalam ni, makanlah buah ni, makan. Habis Allah Ta'ala kata, dia telanjangkan Nabi Adam dengan Siti Hawa, habis bogil semua. Allah keluar ke surga. Dia tak fikir. Itu yang dekat sini Allah Ta'ala dia gerakkan fikiran Nabi. Ya Muhammad, jangan sedih. Cuba kau gerakkan fikiran kau, fikir tadi. Engkau hari ini kena balik dengan batu, tapi nikmat belah dada tu yang aku bagi, tak ada bagi kat orang itu lagi besar. Jadi bila Nabi fikir dia dapat nikmat besar, kena balik dengan batu tu kecil aja dah. Ya, gitu. Dia ujian ni macam-macam ya. Macam kita tengok sekarang tengah hari uji ngantuk dalam bulan subuh tu. Orang tengok kita lentuk gitu. Itu pun ujian juga tu gitu. Ujian juga bagi penceramah, tengok orang lentuk dia ceramah tak apa gitu. Yang penting aku boleh ceramah. Kau nak tidur ya. Okey. Baik, yang kedua, Allah Ta'ala beritahu, wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak, dan kami telah meringankan daripadamu bebanmu yang memberati tanggunganmu. Ya, yang memberati tanggunganmu. Baik. Satu lagi nikmat yang Allah Ta'ala ajak Nabi fikir. Ya Muhammad, cuba kau tengok, kau ada satu nikmat yang aku tak bagi kat mana. Apa nikmat tu? Nikmat bebanan-bebanan yang kau tanggung, semua aku selesai. Tahu tak apa bebanan yang Nabi fikir berat sangat? Bebanan buat benda silap. Nabi dia maksum. Maksum tu artinya dia takkan buat dosa besar, dia takkan buat dosa kecil. Dia maksum. Tetapi
Nabi dia terdedah kepada kesilapan di dalam berijtihad. Apa tu? Ya, kita kena faham ya. Nabi dia maksum, dia takkan buat dosa besar, dia takkan buat dosa kecil. Tetapi dia macam kita juga terdedah kepada silap dalam membuat ijtihad. Cuba tengok dalam peristiwa dia meletakkan kemah dalam peperangan Badar. Ni perang nak mula ni, Nabi perintahkan ni air apa ni tasik kolam untuk minum air. Nabi letak dekat sini. Jadi letak kat sini. Kemah kolam letak kat depan. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, engkau letak kemah dekat belakang kolam ni, ini idea engkau ke ataupun wahyu daripada Allah?" Nabi kata, "Ini idea aku. Kalau idea engkau bukan begitu Rasulullah, letak depan kolam ni supaya tentera musuh tak dapat air ni." Nabi kata, "Betul kata kau." Nabi pun pindah. Mana Nabi terdedah kepada kesilapan dalam buat ijtihad. Kadang-kadang kesilapan yang Nabi buat dalam berijtihad tu memberi mudarat kepada orang Islam. Kadang-kadang. Kita tengok ya. Bagaimana Nabi tersilap. Tapi benda tu bukan tidak melibatkan dosa. Itu kesilapan teknikal orang panggil. Tetapi orang beriman ni, walaupun kesilapan teknikal, benda tu dia rasa macam dosa pada dia. Yang menyebabkan dia terfikir, salah aku. Ya. Contoh, dalam peperangan Rasulullah melawan Yahudi Bani Qainuqa. Kan kita baca cerita kan, Nabi pergi dah buat perjanjian damai dengan Yahudi Bani Qainuqa. Ya, mana dah bersedia untuk hidup bersama dekat Madinah. Tiba-tiba satu hari Nabi pergi ke perkampungan Bani Qainuqa untuk bermesyuarat, bincang pasal nak bayar ganti rugi terhadap satu pembunuhan. Nabi pergi sampai kat situ, Yahudi Bani Qainuqa beritahu remaja-remaja dia, siapa nak duit upah, pergi ambil batu besar. Sewaktu Muhammad tengah meeting dengan kami, kau golek batu besar daripada tangkap yang mati. Ya, kan cerita tu. Jadi Nabi pun belum sempat meeting, Yahudi dah pakat nak bunuh dia. Jibril pun turun beritahu, "Ya Muhammad, balik." Sebab apa? Mereka sedang rancang untuk bunuh kau. Nabi pun dapat tahu, dia pun balik. Nabi balik, dia bawa tentera dia kepung perkampungan Bani Qainuqa. Tindakan ini betul. Ya, dia kepung sampai Bani Qainuqa surrender. Bila surrender, Nabi buat tu. Ini ijtihad Nabi. Sama ada nak bunuh ataupun nak halau dia keluar. Dalam ijtihad Nabi, Nabi beristihad, aku kena halau keluar Bani Qainuqa. Bani Qainuqa pun dihalau. Bila dia halau keluar, seorang pun Nabi tak bunuh. Ya, Nabi rampas kampung mereka, rampas harta benda mereka. Mereka dibenarkan keluar daripada kampung itu, keluar daripada Madinah, bawa senjata saja untuk pertahankan diri kalau diserang di awan buas. Bani Qainuqa pun dihalau keluar. Bila halau keluar, ini ijtihad Nabi. Nabi rasa itulah yang terbaik untuk dia, untuk orang Islam. Tiba-tiba, tuan-tuan tahu tak, ijtihad ini memakan balik orang Islam. Macam mana memakan balik orang Islam? Bani Qainuqa ni bila kena halau keluar, dia bawa hati dia yang marah, pergi bergabung dengan Yahudi dekat Khaybar. Khaybar tu tempat Yahudi tu. Mereka keluar bergabung ke sana, menyebabkan Yahudi di Khaybar tu dapat kekuatan. Bila mereka dapat kekuatan, apa Yahudi ni buat? Dia pergi hasutnya Quraisy, dia pergi hasutnya golongan musyrikin yang lain. Jom kita hancurkan Muhammad. Itu yang berlaku perang Khandaq tu. Sebab tu perang Khandaq namanya perang Ahzab. Apa makna Ahzab? Parti-parti politik pada zaman itu bergabung untuk hancurkan Madinah. Bila Nabi tengok, ya Allah, yang ngepung aku ni Yahudi yang aku halau itu. Ketika itu terlintas, ngapa aku tak bunuh dia? Sebab itu selepas berlaku peristiwa Ahzab ni, Nabi lawan dengan Yahudi Bani Quraidah. Baru Bani Quraidah ni Yahudi juga, Nabi bunuh semua Bani Quraidah. Dia tak halau dah. Sebab kalau halau, dia tersilap itu ijtihad dia. Jadi ijtihad Nabi menghalau keluar Yahudi Bani Qainuqa, memakan balik orang Islam. Benda ini menghantui Nabi.
Nabi fikir, ya Allah, aku punya ijtihad salah, menyebabkan orang Islam yang jadi hanya-hanyanya. Benda ni menghantui Nabi. Dia pemimpin memang macam tu. Dan nak pula pemimpin beriman kan, bila dia buat satu ijtihad tersilap, rakyat menang beban, dia derita. Cuba je doktor pun saya rasa gitu juga. Dia rawat pesakit dia ijtihad ubat tu, tengok mati orang tu. Tak tidur malam juga dia. Kecuali kalau doktor yang pandang bahawa setiap orang yang masuk dalam dia punya klinik itu duit tu bukan rumah sakit tu lain. Ya, masuk 3 pesakit ini dah 150 katanya. Itu doktor gila tu. Dia pandang pesakit tu sebagai duit. Ya, sama macam driver bas mini dulu kan. Driver bas mini dulu dia pandang yang naik tu bukan penumpang. Dia pandang yang naik tu duit. Sebab tu dia kata, impit, belakang kosong lagi. Padahal dekat belakang ni kita begini dah ni. Dia kata kosong lagi. Oi, dah penuh. Kalau nak selesa naik taksi katanya. Ampun, sedap pula. Sebab apa? Sebab dia pandang yang naik tu bukan orang, yang naik tu duit. Orang beriman dia bukan macam tu. Bila dia jadi pemimpin, dia pandang rakyat itu adalah manusia yang perlu dilayan dengan baik. Dia lain dengan pemimpin tak beriman. Sebab tu benda ni, oleh kerana Nabi kita ni orang beriman, ijtihad yang dia buat silap tu menghantui diri dia. Malam-malam tak boleh tidur. Allah, ini silap aku, salah aku. Allah Ta'ala, ya Muhammad, semua tu aku maafkan. Itu ijtihad kau. Ya, ayat ni beritahu itu. Kau jangan fikir benda tu. Itu ijtihad kau tu manusia. Kau bukan Tuhan. Kalau kau betul, sebab tu dalam kaedah fiqh Islam, bila ulama ijtihad, kalau ijtihad itu betul, dia dapat berapa pahala? 2. Kalau ijtihad itu salah, 1. Sebab apa tu? Supaya ulama ni kalau dia tersilap buat ijtihad, benda tu tidak mengejar dia. Kesilapan itu tidak mengejar. Sebab bila kesilapan mengejar kita, hidup derita tuan-tuan, derita. Orang kata, tengok ini kau punya cadangan dalam meeting ni. Kadang-kadang gila kita lewatnya. Dalam meeting kita bagi pandangan, ada pro kontra, tiba-tiba pandangan kita diterima. Bila buat aja tengok-tengok, bawa mudarat pada orang. Kawan pula, tengok ini idea kau ni. Tak tahu gila kita dibuatnya. Betul. Nabi dia kena macam tu. Apa lagi kesilapan yang Nabi buat? Kesilapan tidak membunuh tawanan-tawanan perang dalam perang Badar. Kan dalam perang Badar tu kan Nabi dapat tawan, betul tak? Bila dapat tawan, Nabi dia tanya sahabat, Umar nak buat apa dia mana? Umar kata potong kepala dia. Tu Umar punya style, dia tak ada musyarat-musyarat, potong aja. Nabi berfikir, potong kepala. Dia pun tanya Abu Bakar, apa idea kau? Ya Rasulullah, ini boleh buat duit ni. Sayyidina Abu Bakar dia ada bisnes, pemikiran ahli perniagaan. Ni boleh buat duit. Sebab apa? Setiap orang tawanan ni kita minta mereka tebus diri dia. Letaklah satu orang $500 katakan, 10 orang $80 dia dapat. Nabi fikir, ini duit deh. Tu Nabi bagi tawaran tu, siapa nak lepas bayar. Jadi kuris-kuris yang kaya-kaya ni bayar, dapat duit. Mana yang tak ada duit, ada ilmu, kamu duduk dekat Madinah, ajar anak-anak kami mengaji. Itu yang orang Islam jadi anak-anaknya diajar mengaji. Yang ajar siapa? Banduan-banduan yang ditawan dalam perang Badar. Tapi Nabi memilih pandangan Sayyidina Abu Bakar. Pandangan Umar ni Nabi tengok tak apa elok. Tiba-tiba Allah Ta'ala turunkan ayat membenarkan pandangan Umar. Patutnya ya Muhammad sebagai seorang Nabi, dia tidak akan berbuat demikian selagi Islam itu tidak kuat. Kau kena bunuh dia. Artinya masa Islam lemah, orang tawanan ni bunuh aja, jangan buat macam itu. Nanti bila dia lepas, nanti kau letak dia dekat Madinah, dia akan melihat segala benda dekat Madinah tu. Bila dia balik, dia akan bagi laporan kat sana. Itu kesilapan Nabi. Orang tawanan tu dia lepaskan pergi mengajar. Memang dia pergi mengajar. Guru-guru takmir ni dia pergi mengajar. Dia tengok, sini tempat-tempat senjata. Sini. Bila Nabi lepaskan, dah kau dah mengajar lah, dah aku dah 10 orang budak Melayu, budak Arab, aku dah anak-anak orang Islam dah boleh baca. Okey, kau lepas. Bila lepas, bila balik Madinah, mereka inilah yang bagi maklumat pada Abu Sufyan untuk mengatur strategi selepas. Silap lagi. Kesilapan. Tapi itu bukan kesilapan yang bawa dosa, itu kesilapan teknikal.
Tapi walaupun teknikal, menyebabkan Nabi ni rasa, oh silap lah aku. Tapi para sahabat dia tak blame Nabi. Itu lebihnya para sahabat. Itu. Tapi kalau dia blame Nabi, itulah jauh lagi jiwa meronta. Tapi Nabi orang beriman, dia rasa, oh silap aku. Apa lagi kesilapan Nabi yang memburu dia? Kesilapan dia pandang masam dekat dekat sahabat Nabi yang buta. Dan cerita Abbas Tawalla tu, Nabi tengah